Selamat pagi, cikgu ucapkan kepada murid-murid sekalian. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan cikgu pada minggu ini. Jadi untuk rakaman kali ini adalah untuk rakan-rakan kamu yang tidak dapat mengikuti Google Meet bersama kita pada pagi ini. Jadi cikgu sediakan satu lagi medium supaya mereka pun tidak ketinggalan untuk mempelajari topik kita pada hari ini. Untuk bab 1.4 iaitu sambungan daripada 1.3 minggu lepas, kita akan belajar tajuk perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Pada minggu lepas, kita telah belajar tentang apa dia faktor-faktor yang mendorong kepada penguasaan barat ke negara kita. Apa yang membuatkan mereka teringin untuk menjajah kita. So, minggu lepas kita telah belajar why. Kenapa, kan? Okey, pada minggu ini kita akan belajar how. Bagaimana? Bagaimana mereka menguasai negara kita? Apa strategi yang digunakan? Okey. Pertama sekali kita tengok kepada pengenalan. Okay, untuk pengenalan bab ini, kuasa barat menggunakan pelbagai strategi untuk menguasai negara kita. Terdapat strategi yang berdiplomasi, ada juga bersifat agresif. Berdiplomasi ni cikgu boleh katakan lebih kepada tindakan yang lemah lembut. Okay? Manakala yang bersifat agresif ni secara paksaan, dia ambil ataupun menjajah kita secara paksa. Okay? Dan pada tahun 1873, Parti Konservatif ni telah mengambil alih pucuk pimpinan kerajaan Britain daripada Parti Liberal dan menukarkan dasar tidak campur tangan kepada dasar campur tangan British di negeri-negeri Melayu. Okey, di British pada masa itu kita sedia maklum bahawa kawasan-kawasan di barat terutamanya kerajaan Britain menghantar ramai pedagang dan juga pelayar untuk berlayar ke kawasan Asia. Dan mereka telah berdagang di negeri-negeri Melayu sejak lama. Okay? Tetapi apabila pada 1873 Parti Konservatif ni dia menang undian, mereka telah diundi untuk menjadi kerajaan, mengalahkan Parti Liberal, mereka telah mengubah dasar tidak campur tangan kepada campur tangan. Apa maksud dia? Okay, sebelum Parti Konservatif memerintah, Parti Liberal dia hanya hantar pedagang dan pelayar berlayar dan berdagang. Itu saja. Tapi apabila Parti Konservatif menang, jadi mereka telah menukarkan dasar campur tangan di tidak campur tangan kepada campur tangan. Macam mana mereka campur tangan? Okay. Mereka campur tangan dalam urusan pentadbiran negeri-negeri Melayu. Bukan sahaja datang setakat nak berdagang, tetapi mereka telah mengacau undang-undang, mengacau adat, resam dan juga agama masyarakat tempatan di negeri-negeri Melayu. Kerana apa? Satu, untuk melindungi kepentingan pelaburan mereka dan satu lagi adalah kepentingan ekonomi British. Lepas ini nanti kamu akan tengok bagaimana dasar campur tangan ini dapat melindungi ekonomi British di tanah Melayu. Kita pergi kepada slide seterusnya. Ada dua kuasa yang paling utama bertapak di negeri-negeri Melayu iaitu Belanda dan British. Belanda juga dikenali sebagai Netherlands. British ni biasalah yang selalu menjajah tempat kita dan kita juga menggunakan bahasa Inggeris UK, United Kingdom, British. Okay, slide seterusnya. Kita akan tengok apa dia strategi yang digunakan oleh Belanda dan apa juga strategi yang digunakan oleh British. Sebenarnya, strategi digunakan Belanda dengan British hampir sama, tetapi ada kekurangan sedikit dari Belanda. Belanda dia hanya guna 3 strategi, manakala British menggunakan 7 strategi untuk menguasai negara kita. Okay, kita tengok strategi Belanda yang pertama adalah dengan menggunakan serangan fizikal. Yang kedua, pakatan. Dan yang ketiga, melalui perjanjian. Strategi British pula, dia ada 7, iaitu yang pertama manipulasi, pungutan ataupun desakan, yang ketiga tipu helah, perjanjian, pakatan, pajakan dan juga last sekali seperti mana Belanda, British juga menggunakan serangan fizikal. Okay, kali ini kita tengok apa dia maksud setiap strategi yang digunakan tu. Bagaimana strategi itu digunakan? Apa maksud strategi tersebut? Okay, dalam muka surat 19
Cikgu rasa muka surat 19 dalam buku teks ataupun dalam PDF yang kamu download, cikgu telah forward di Telegram. Ini cikgu snap saja. Okay. Kita akan tengok apa maksud setiap strategi yang digunakan. Yang pertama sekali adalah manipulasi. Okay, manipulasi ini adalah satu tindakan mengatur sesuatu dengan cara bijaksana, mengambil kesempatan atas sesuatu perkara sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Okay, manipulasi ni basically dia menggunakan kamu untuk mencapai hasrat dia. Kamu secara tidak sedar dimanipulasi oleh seseorang itu untuk seseorang itu mencapai apa yang dia mahu. Okay? Dan ugutan dan desakan pula macam kita kena bully. Okay? Menakut-nakutkan dengan menyatakan akan melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik atau pernyataan yang menggugut untuk mengenakan sesuatu. Contohnya, kamu diperas ugut. Mereka kata, bagi saya RM5. Kalau tak bagi, nanti saya tumbuk kamu. Walaupun sebenarnya dia tak akan melakukan itu, tapi kamu takut, jadi kamu telah memberikan dia duit RM5 itu. Itu salah satu bully juga, ugutan dan desakan. Okay. Tipu helah pula adalah mengenakan pengaruh, mempengaruhi, menggunakan tipu helah terhadap seseorang atau sesuatu pihak dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu. So, tipu helah ni senanglah, kamu nak tahu apa benda tu. Dia menipu kamu untuk mendapatkan sesuatu. Kamu pun satu juga, tertipu juga. Kita pun terfikir juga, macam mana orang pada zaman dulu boleh terkena ditipu. Sama macam sekarang, dulu tipu helah. Sekarang kita panggil orang tu scammer. Scam, kan? Okay. Kemudian ada perjanjian. Mereka mengambil ataupun campur tangan dalam negeri-negeri Melayu ni menggunakan perjanjian. Okey, perjanjian adalah peristiwa seseorang atau pihak berjanji kepada seseorang atau pihak lain atau dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian ini biasanya ada hitam putih, black and white. Maksudnya ada satu orang mesti sign, ada bertulis. Tapi ada juga perjanjian mulut. Tapi biasanya perjanjian mulut ni memang selalu dimungkiri lah. Okay? Dan yang seterusnya pakatan. Pakatan merupakan permuafakatan dan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan sesuatu perkara. Jadi pihak British ni mungkin berpakat dengan negara lain untuk melakukan sesuatu ke atas negeri-negeri Melayu. Itu cara pakatan. Kemudian melalui pajakan pula. Pajakan bermaksud kontrak atau kuasa atau hak yang membolehkan orang lain menggunakan atau menduduki tanah, bangunan dan sebagainya dalam tempoh masa dan dengan bayaran tertentu. Jadi pajakan ni sebenarnya pernah dengar istilah pajak gadai kan? Okay, kalau kita pergi kedai emas, kita tak ada duit, pajak kita punya emas tu, mereka akan bagi duit. Tapi kita boleh ambil semula emas dalam tempoh beberapa bulan. Mungkin dia kata 5 bulan, kamu mesti ambil. Kalau dalam masa 5 bulan tu kamu tak ambil balik, jadi kamu tak dapat lagi emas kamu tu. So, tergadailah emas kamu tu. Okay, itu maksud dia pajakan. Ataupun kamu memajak tanah. Kamu kata, okay, lebih kurang macam sewa. Tapi dia ada tempoh-tempoh tertentu. Okay. Dan last sekali, serangan fizikal ini dia salah. Peperangan yang ada serangan fizikal. Melakukan tindakan menyerang balas, menangkis serangan dan juga melancar serangan balas ke atas pihak lawan. Biasanya serangan fizikal ni memang akan berakhir dengan kalau tidak kemalangan, mesti ada orang cedera, mesti ada kematian juga. Okay. Jadi, kalau kamu rujuk muka surat 20 dengan 21 dalam buku teks kamu, sama ada dalam PDF ataupun mana-mana kamu rujuk, kamu akan dapati dia akan bagi setiap strategi itu contoh. Cikgu bagi satu contoh dalam buku ni. Okay. Serangan fizikal dalam muka surat 20 untuk strategi Belanda. Dia bagi 1, 2, 3, 4, 5 contoh yang digunakan, 5 contoh peristiwa yang menggambarkan
strategi Belanda menggunakan serangan fizikal. Contoh yang pertama, serangan fizikal, cikgu ambil contoh 1784, Belanda berperang dengan Angkatan Johor dan Selangor kerana masalah perebutan perayaan Selat Melaka. Jadi ini salah satu cara dia menguasai Selat Melaka masa itu, berperang. Siapa yang menguasai Selat Melaka masa itu adalah Johor dan Selangor. Jadi untuk menguasai perairan Selat Melaka, kerana Selat Melaka masa itu kan dia salah satu jalan laluan perdagangan. Siapa dapat menguasai laluan perdagangan, mereka lah yang akan menjadi paling kuat kerana dapat mengawal ekonomi di kawasan negeri-negeri Melayu, Asia terutamanya. Jadi cara mereka guna untuk menguasai tempat itu adalah serangan fizikal, iaitu berperang. Itu contoh satu, serangan fizikal. Ada banyak lagi contoh sebenarnya. Setiap satu strategi itu ada beberapa contoh mereka bagi. Cikgu sebenarnya tak nak hurai panjang-panjang tentang contoh yang ada dalam muka surat 20 dengan 21 kerana contoh-contoh ini nanti akan diceritakan semula dalam topik-topik seterusnya. Yang ini hanya sebagai contoh saja, tapi dalam topik yang akan datang, mereka akan bagi detail tentang peristiwa itu. Kenapa peristiwa itu berlaku, di mana peristiwa itu berlaku, bila peristiwa itu berlaku, dan siapa yang terlibat, apa pesan dia, banyak. 4W, 1H, itu semua ada. Dalam setiap topik nanti kita akan tengok setiap contoh itu akan diulang-ulang semula. Jadi, cikgu tak nak bagi terlalu detail tentang contoh yang digunakan setiap strategi tersebut. Jadi, lepas ni, kita beralih kepada slide seterusnya. Ini adalah apa yang kamu perlu buat untuk topik kali ini. Cikgu nak kamu buat dia dalam bentuk esei, tetapi simple saja, kamu tak perlu fikir. Cuma kamu perlu buat dia, ubah dia menjadi satu format FHCK yang kita selalu buat. Contoh yang pertama, macam mana kamu boleh buat topik ini, muka surat 20 dengan 21 menjadi satu esei panjang lah, esei dia. Cikgu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kamu mesti ada 10 perenggan. Jangan cakap apa. Tak banyak. Cuma kamu pilih saja nanti. Nanti cikgu terangkan cara. Tak ada yang cikgu suruh kamu salin semua. Tak ada. Okay, cara yang pertama, kamu kena ambil semua strategi yang digunakan oleh Belanda dengan British. Selepas kamu nyatakan strategi, kamu kena huraikan apa maksud strategi tersebut. Kemudian ambil satu sahaja contoh untuk strategi yang kamu huraikan. Kemudian tutup ataupun buat rumusan tentang kesan strategi tersebut. Boleh? Ini yang cikgu buat untuk kamu sebagai rujukan kamu bagaimana buat topik ini. Berdasarkan muka surat 20 dan 21. Dengar tak kamu ada Shopee tadi? Telefon cikgu, sorry. FHCK, strategi pertama digunakan oleh Belanda. Cikgu explain Belanda dulu, nanti kamu sambung Belanda ada 2 lagi, lepas tu 7 untuk British. Strategi pertama yang digunakan oleh Belanda ialah menggunakan serangan fizikal. Itu fakta, F. Sebab dia nyatakan strategi. So, kemudian kamu buat huraian H. Serangan fizikal adalah di mana suatu pihak melakukan tindakan menyerang balas, menangkis serangan dan melancarkan serangan balas ke atas pihak lawan. Itu huraian. Huraian dia adalah apa maksud strategi tersebut. Ada kan dalam yang cikgu slide yang sebelum-sebelum ni. Kamu copy paste saja. Kemudian contoh, ini contoh ni terpulang pada kamu apa contoh yang kamu nak guna. Kan dalam muka surat 20-21 ni dia ada bagi pelbagai contoh. Pilih satu. Yang cikgu cakap tadi serangan fizikal ni ada 5 contoh. Cikgu pilih satu sebab yang paling simple tu. Yang paling pendek ayat dia tu cikgu pilih. Tak kisah mana satu kamu nak, asalkan kamu ada contoh. Pilih satu saja. Cikgu pilih contoh. Sebagai contoh, Belanda telah berperang dengan Angkatan Selangor di Kuala Selangor pada tahun 1784 dan 1785. Itu contoh serangan fizikal dilakukan oleh Belanda. Dan kamu tutup ya dengan kesimpulan kecil, nyatakan kesan serangan fizikal ini.
Okay, cikgu kata serangan fizikal ini bukan sahaja merosak harta benda, tetapi menyebabkan kematian. Untuk rumusan ini, bukan sahaja kamu boleh bagi kesan, kamu boleh bagi apa-apa saja yang berkaitan dengan strategi tersebut. Kamu nak bagi kesan ke, atau kamu nak bagi nasihat ke, bolehlah apa saja, asalkan dia berkaitan dengan strategi yang digunakan. So yang kedua, penggalan kedua, kamu sambunglah. Strategi kedua yang digunakan oleh Belanda ialah perjanjian. Kemudian apa huraian kepada perjanjian? Kemudian pilih satu contoh untuk perjanjian dan buat satu rumusan untuk perjanjian. Kemudian penggalan yang ketiga. Strategi yang ketiga yang digunakan oleh Belanda ialah menggunakan pakatan. Apa itu maksud pakatan? Apa contoh pakatan? Dan rumuskan tentang pakatan ini. Kemudian yang keempat, kamu kata strategi yang digunakan oleh British pula ialah yang pertama menggunakan manipulasi. Apa maksud manipulasi? Apa contoh peristiwa yang menggambarkan manipulasi, kemudian rumuskan. Dan seterusnya, cikgu kira ada 10 perenggan. Okay? Satu strategi, satu perenggan. Jangan kamu campur adukkan. Okay, boleh guna buku nota, boleh guna A4 paper, foolscap paper. Yang penting nanti kamu dah siap, jangan buang saja. Okay. Ni, cikgu dah bagi kamu arahan. Buat dalam perenggan, 10 perenggan. Tulis semua strategi, 10 strategi oleh Belanda dengan British. Uraikan maksud strategi, H. Pilih satu contoh peristiwa daripada muka surat 20 dan 21. C. Buat rumusan kecil tentang kesan strategi tersebut. Ataupun apa-apa yang boleh kamu rumuskan tentang strategi tersebut. Tak semestinya kesan. Kalau contoh dia ada strategi yang berulang, contoh kan dalam British dengan Belanda, both ada serangan fizikal. Huraian dia boleh sama, tak ada masalah. Tapi rumusan tu jangan samalah. Dia punya huraian saja. Contoh memang tak samalah. Jadi kalau dia ulangan tak apa. Kamu buat saja, huraian boleh sama, strategi boleh sama, contoh lain, rumusan lain. Okay? So, lepas kamu buat dia dalam buku ataupun kertas, kamu catatkan. Harap kamu boleh selesaikan. Cikgu bagi masa nantilah kalau kamu habis menonton di awal, boleh upload dia dalam Google Form. Cikgu akan bagi link dekat kamu. Kamu isi kehadiran, tulis nama, pilih kelas kamu, upload kamu punya kerja itu dalam Google Form. Kalau kamu send ke Telegram kita nanti, agak berserabut. Cikgu pun dah tak tahu mana satu folder yang cikgu nak guna. So, kalau boleh kamu upload dia dalam Google Form. Lepas tu, screenshot jawapan kamu ataupun kamu nak gambar dia. Kalau kamu tulis, kamu gambar. Lepas tu upload gambar dia ke Google Form. Senang cikgu cari nanti dia dalam Google Drive. Semua kerja kamu tersimpan dekat situ. Senang. Okay, so ini sahaja untuk hari ini. Kalau ada masalah, macam biasa, cek cikgu di Telegram dan cikgu akan pantau kerja-kerja kamu dari semasa ke semasa. Janganlah lambat sangat kamu upload kerja kamu. Kalau dah siap hari ini, siapkan sahaja. Jangan tunggu sampai minggu depan baru nak upload. Okay, terima kasih kelas untuk hari ini.